Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama diberi Aliyah Nurhidayah binti Abdul Aziz, nombor entry A172405. Dan saya hormati iaitu Dr. Faizal. Dan tajuk yang akan seterusnya akan saya bentangkan, saya terangkan ini iaitu perkembangan pemikiran sesat. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, golongan-golongan yang pemikiran sesat ini, yang pertama iaitu sekularisme, yang kedua pluralisme, yang ketiga liberalisme, yang keempat rasionalisme, yang kelima humanisme, yang keenam materialisme, yang ketujuh demokrasi, yang ke-8 human right. Okey, kita pergi satu persatu. Apa maksud sekular ni? Sekular ini konsep bahawa kerajaan ataupun entiti lain harus kita wujudkan secara terasing daripada agama ataupun daripada kepercayaan agama. George Jacob ini berkata, pengarang British yang mencipta istilah sekularisme. Okey. Dalam satu segi, sekularisme ini dapat memberikan hak untuk menjadi bebas dari peraturan dan ajaran agama, dan kebebasan dari pengenaan agama ini kerajaan terhadap rakyat adalah sesebuah negara yang terkecuali daripada hal dunia, hal ehwal negara dan agama. Jadi pemisahan antara agama dengan negara dari segi lain itu maksud apa? Merujuk kepada pandangan bahawa aktiviti manusia ini dan keputusan khususnya yang berpolitik harus berasaskan pada bukti dan fakta yang tidak berat sebelah dengan pengaruh keagamaan ini. Okay. Seterusnya sekularisme ini untuk menjelaskan pandangannya bagi menggalakkan sesuatu urutan sosial terasing daripada agama tanpa secara aktif menyingkirkan atau mengkritik perdebatan antara agama Kristian dan agama-agama lain. Ia tidak menyoalkan dakwaan angkuh agama Kristian, ia memajukan orang lain. Dan sekularisme ini tidak pernah mengata bahawa tiadanya cahaya atau pedoman dan tempat lain, tetapi secara berdikarinya dan bertindak untuk selama-lamanya. Ilmu sekularisme ini yang keadaan dan sekatan yang wujud secara dalam kehidupan kita lah. Okey. Jadi seterusnya mengenai pluralisme. Pluralisme ini merupakan konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama yang pelbagai. Antara fahaman ini ialah tiada satu pun agama yang tunggal dan eksklusif untuk menjadikan sumber kebenaran, atau setidak-tidaknya terdapat kebenaran dan nilai yang benar dalam agama lain. Jadi penerimaan kebenaran wujud dalam dua atau lebih dari agama itu dengan penekanan daripada aspek-aspek yang diterima oleh agama-agama tersebut. Jadi untuk mengelakkan kerjasama dan dialog antara agama-agama yang berbeza bagi meningkatkan persefahaman. Okay. Seterusnya tentang liberalisme. Liberalisme ini ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Nilai politik tertinggi. Jadi seseorang yang terima tentang fahaman liberalisme ini, dia dipanggil sebagai seorang liberal. Liberal walaupun bagaimanapun, maksud perkataan liberal ni dia tidak mungkin berubah mengikut konteks sesebuah negara itu. Jadi liberalisme ini hak-hak peribadi serta kesamaran peluang. Dalam fahaman yang liberalisme ini, pelbagai aliran yang dinamakan liberal mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan.
Tetapi secara umumnya aliran-aliran ini bertujuan dengan prinsip-prinsip berikut. Prinsip untuk apa? Kebebasan berfikir, kebebasan bersuara, dan undang-undang ke atas harta persediaan pasaran yang bebas lah. Jadi fahaman liberalisme ini moden berakar umbi daripada zaman pencerahan di dunia barat, dan kini mengandungi pemikiran politik itu yang luas dan kaya dari segi apa? Sumber. Dan liberalisme ini menolak kebanyakan tanggapan asas dalam hampir semua teori ini. Pembentukan kerajaan awal itu seperti hak-hak raja. Hak raja yang diberikan oleh Tuhan. Teori pembentukan kerajaan awal seperti institusi agama itu sendirilah. Okey. Seterusnya itu rasionalisme. Rasionalisme ini adalah suatu kaedah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama. Akal adalah sumber utama pengetahuan kita. Jadi pertentangan dengan empirisme ini, secara teorinya, ia menafikan pengalaman panca indera sebagai sumber pengetahuan. Dan konsep utama yang menjadikan pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal, fikiran, alasan untuk mengikat ilmu dan kebenaran. Jadi rasionalisme ini mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semula jadi dalam diri manusia mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Ia menganggap bahawa akal ini sebagai sumber yang tertinggi untuk mendapatkan kebenaran dan mencapai ilmu itu. Bahaya. Sebabnya dia tidak berpandukan akal, tidak berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Rasionalisme ini berasaskan nilai-nilai saintifik yang menolak adanya wahyu dan mukjizat. Dia menolak wahyu mukjizat atas tanggapan apa? Bahawa kedua-dua benda ini dilihat tidak logik. Dia tidak percayalah bahawa Al-Quran ini adalah Al-Quran dan hadis ini yang diturunkan oleh Allah. Dia beranggapan bahawa fahaman ini beranggapan bahawa Al-Quran dan hadis itu dia tak logik lah. Dia ikut pada akal dia saja. Okay, ukuran sama ada sesuatu itu saintifik atau tidak juga terletak pada sama ada logik atau tidak. Okay. Kita pergi kepada humanisme. Humanisme ini difahamkan sebagai suatu pendirian falsafah dan etika yang menekankan nilai apa? Nilai tindakan manusia, human agency, baik secara sendiri maupun terkumpul atau kolektif, serta memihak kepada apa? Pemikiran kritis dan bukti bahawa rasionalisme ini empirisme berbanding penerimaan dogma atau tahayul. Okay. Dalam konteks moden pula cakap apa? Pemikiran ini sering berkaitan dengan pendirian yang berpusat. Pendirian yang berpusat kepada tindakan manusia serta penglibatan sains. Sains sebagai jalan apa? Jalan memahami alam sekitar berbanding wahyu yang diturunkan oleh agama. Itu fahaman humanisme. Seterusnya materialisme. Materialisme ini adalah sejenis fahaman falsafah yang mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang benar ialah bahan berjirim. Bahan berjirim ni apa? Segala fenomena yang berlaku adalah bersifat jirim. Jirim atau kesan daripada perkara jirim dan nyata. Contoh kesedaran dan pemikiran manusia. Kesedaran pemikiran manusia ini hanya berpunca daripada apa? Proses biokimia. Proses biokimia sistem saraf manusia ini dalam fahaman dia lah. Dan ketiadaan perkara ini dapat memustahilkan kemahiran berfikir. Jadi konsep ini bertentangan dengan konsep idealisme, pluralisme, dualisme, dan selain daripada itu fahaman ini berkaitan dengan
fizikalisme. Yang pandangan mereka ini bahawa segala yang wujud hanya bersifat fizikal, tetapi tidak beranggapan bahawa materialisme ini dan fizikalisme ini hanya dua perkataan, iaitu bagi konsep yang sama. Okey. Human right. Kemudian human right ni apa? Yang diasaskan bersama oleh Robert L. Bentris ini dikata apa? Sebagai sebuah NGO Amerika swasta pada tahun 1978 di bawah nama Helsinki Watch untuk memantau apa? Pematuhan kesatuan Soviet yang kemudian dengan perjanjian Helsinki Watch ini dia mengamalkan apa? Amalan awam yang menamakan dan menyalahgunakan kerajaan-kerajaan yang kesat dengan liputan media dan melalui pertukaran langsung dengan pembuatan dasar, dengan menyaksikan perhatian antarabangsa terhadap pelanggaran hak asasi manusia di kesatuan Soviet dan rakan Eropahnya. Jadi ia mengatakan bahawa menyumbang kepada transformasi demokrasi rantau ini pada akhir 1980-an. Okey. Itu sahajalah, dan saya sediakan beberapa slide gambar bahawa itulah pahaman Islam liberal Siti Kasim dan Husain. Dia mempercayai seperti Ayah Pelah, dia mempercayai Husain itu adalah Rasul, adalah Nabi, dan tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran sesat. Okey. Seterusnya apa kesimpulan daripada ni, iaitu apa yang saya dapat, umat Islam ini perlulah sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Janganlah kita mengikut fahaman-fahaman yang mengikut mengikut fahaman yang logik. Macam tadi saya terangkan, sekularisme, liberalisme dan lain-lain. Itu adalah fahaman-fahaman yang salah, ajaran sesat, pemikiran mereka sesat. Jadi kita jangan mengikut orang yang macam tu, dan perlulah mendalami Al-Quran itu dengan lebih mendalam ini. Fahamkan tafsir-tafsir dan maksud di sebalik Al-Quran itu tersendiri. Jadi memadailah kita ini sebagai panduan. Asas kepada kita adalah menghindari diri daripada kesesatan dan penyelewengan. Sekian daripada saya. Syukran jazilan. Terima kasih.